jadi orang yang faham Quran dan Sunnah. Dan bagi saya satu nikmat yang paling besar bagi saya bila saya faham Quran dan Sunnah, kita seperti gunung yang berdiri terhadap orang lainnya. Maksudnya kita tak akan terikut-ikut dengan mereka. Dan pastikan kita juga semua ni ya pegang Quran dan Sunnah mengikut fahaman 3 kurun yang terbaik ini sampai akhir hayat kita. Kerana ini penentu syurga atau neraka kita. Baik. Okey. Jadi kita alhamdulillah ada apa? Kertas ini liku-liku perjalanan hidup kita ni. Asalnya kehidupan kita ni beginilah perjalanan dia. Bermula dan berakhir. Sikit je. Ya. Dunia ni satu ketul tu je. Ya. Yang lain tu perjalanan yang menakutkan. Ya. Jadi insya-Allah hari ini saya akan kupaskan beberapa perkara dan memang takkan dapat habis untuk semua ni dalam masa berapa jam kita ini? Sejam? 1 jam setengah, okey. Takkan dapat habis kerana perjalanan ini yang perlu diperincikan dengan satu persatu. Okey. Yang pertama, kita tidak mampu membicarakan perjalanan ini kerana apa? Dia adalah persoalan ghaib. Kecuali dalam bab ini je, dunia ni yang kita sekarang ni ada. Itu pun ada benda yang perlu dalil dan perlu penerangan dengan teliti. Yang lain tu semua persoalan ghaib yang tak mampu kita membicaranya melainkan dengan Al-Quran dan hadis yang sahih. Okey. Faham kan? Okey, saya melangkah, saya step-step ni kan. Mungkin agak ustaz ni step-step macam tu kan. Kod lambat pula. Tak apa. Yang mana persoalan ghaib, bila kita mengatakan persoalan ghaib, mesti ada fakta. Yang ni fakta kita mesti ada dalil. Ya, kerana ia persoalan yang ghaib. Hatta dalam perut kita pun persoalan tu dikategori persoalan macam persoalan ghaib, kita tak tahu. Melainkan ada fakta dari doktor-doktor yang mengisyaratkan apa yang berlaku dalam perut kita ke apa ke. Begitu sekali. Fakta itu amat penting. Dan ianya perlu diteliti dengan elok-elok. Itu pasal dalam siri, maaf kata dalam siri manusia yang kena rasuk oleh jin tu kan, kadang-kadang ada yang betul kena rasuk, kadang-kadang tak betul. Tapi berhati-hati kerana bomoh ni dia jahat, dia kira dia kata terus dia kata kena sampuk lah apa. Tak, pasal melalui pengalaman kita kadang-kadang dah sampai orang tu berjumpa dan kita kata dah check doktor ke tidak, kan? Sampai spesialis bagi kita kena check sampai spesialis kata tak ada apa-apa. Okey, berarti di situ ada masalah. Memang tak nafikanlah ada unsur-unsur jin. Tetapi kalau kita terus pergi ke bomoh, dah tak baik-baik baru pergi ke doktor, tahu tak kadang-kadang sampai kanser stage 3, stage 4 dah. Ya, berbahaya. Oleh kerana itu fakta amat penting, bukti-bukti ini amat penting hanya boleh dapat kepada orang yang berautoriti. Macam sakit, doktor dulu. Dan macam ni, kena kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah mengikut fahaman 3 kurun yang terbaik. Sunnah yakni hadis. Dan hadis mesti hadis sahih. Kalau tak, kita akan lari daripada apa yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey, nampak? Kita tengok satu-satu dulu. Okey. Alam roh, alam dunia kita, alam barzah, okey. Lepas tu tiupan sangkakala. Itu dah masuk satu alam lain. Khulasah dalam bab ini, ya, Allah menceritakan dalam surah Ghafir, apabila orang-orang ahli neraka mengatakan qalu rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini. Wahai Tuhan, kamu telah hidupkan kami kamu telah matikan kami 2 kali dan menghidupkan kami 2 kali. Okey, Rabbana amattana thnataini, wahai Tuhan kamu telah matikan kami 2 kali dan ahyaitana thnataini, hidupkan kami 2 kali. Dimulakan dengan mati. Ya. Surah Ghafir. Sebentar. Ya ustaz ni suruh bawa Quran. Okey. Baik. Surah Ghafir, surah yang ke-40. Sekejap.
sebentar. Ayat yang ke ayat yang ke-11. Okey. Ayat 11. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. Mereka menjawab, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami, maka adakah sesuatu jalan bagi kami untuk keluar dari neraka? Okey. Ini dikatakan di saat ahli neraka meminta rukhsah ataupun meminta keampunan dari Allah supaya dapat hidup kali ketiga. Ya, tapi memang tak dapat. Kenapa? Dalam ayat ni mengisyaratkan amat tanathnata ini ialah mati kali pertama ialah di alam roh. Kita di alam roh. Itu maksudnya mati kali pertama. Maksudnya kita tidak hidup. Alam roh. Okey. Kemudian kita hidup di dunia ni. Okey. Ahyai tanah senata ini, lepas tu kita hidup. Kemudian kita mati. Alam barzakh. Ya, kematian yang bakal kita hadapi nanti. Okey. Kemudian kehidupan seterusnya yang kekal abadi. Ni perjalanan ni selepas tu adalah perjalanan kekal hidup kita alam abadi. Nanti kita akan sampai macam mana dia boleh kekal untuk sepanjang masa ataupun untuk selama-lamanya. Okey, nampak? Ini satu dalil daripada Al-Quran yang menceritakan. Dan dalil yang berikutnya pada surah Al-Baqarah. Cuba buka surah Al-Baqarah. Juzuk yang pertama. Okey. Ayat yang ke-28. Ibu-ibu tak apa ya, kalau mana tak faham tanya je. Tegur. Okey. Ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Muka surat 5. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Mengapakah kamu kafir kepada Allah padahal kamu sebelumnya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian dimatikan kamu dan dihidupkannya kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Okey, nampak? Diulangkan 2 kali mati dan 2 kali hidup. Maka di sinilah ayat yang mengisyaratkan bahawa kita mati 2 kali dan hidup 2 kali, dan bila hidup kali yang kedua itu untuk selama-lamanya. Okey? Baik. Dan semua yang ada pada gambar ni, gambar rajah ni, ada semua dalil-dalil dia. Dan sebelum kita melihat lebih lanjut, kita kena faham bahawa perjalanan ini adalah satu perjalanan yang Allah telah programkan, dan itulah sifat Tuhan yang maha hebat dan maha agung. Allah mempunyai kekuasaan yang dia boleh buat apa yang dikehendaki. Kita kena sematkan dalam hati kita perasaan ini bahawa Allah maha hebat. Allah maha agung. Ya, kena ada dalam tu. Kenapa? Karena kalau tidak ada perasaan itu, kita takuti keimanan kita ini macam ada masalah. Disebabkan dalil yang Allah katakan di dalam surah Al-Anfal mengisyaratkan kepada kita bahawa sifat orang yang beriman ni dia lain sedikit. Okey? Di dalam surah Al-Anfal, cuba buka surah yang ke-8.
surah yang ke-8 ayat yang kedua. Jumpa? Ya. Jumpa, alhamdulillah. 177. Ini nak mengisyaratkan bagaimana hati orang yang beriman bila disebutkan kalimah Allah, kalimah hari akhirat, syurga, neraka, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman, yakni sempurna iman itu adalah mereka yang apabila disebutkan nama Allah gementarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka kerananya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Okey. Poin dia di sini ialah sesungguhnya orang yang beriman, sempurna imannya itu adalah mereka apabila disebut nama Allah gementarlah. Ya, kita kena cuba latihkan untuk gementarkan hati kita. Kenapa ibu-ibu? Kita akan merasa kemanisan iman di situ. Ya. Gementar tu ada perasaan takut. Ya, di perasaan takut tu satu perasaan dia dalam bila kita menyebut kalimah Allah tu dia bergabung semua perasaan yang terbaik. Perasaan takut, ya, perasaan gementar, perasaan takut, perasaan rindu, perasaan ya, merasa keagungan dia, segala tu kena ada dalam jiwa. Segar tenang, ya. Itu di antaranya lah perkara-perkara yang perlu kita letakkan. Bila sebut je kita dah faham. Tu pasal kalimah misalnya Rab itu adalah satu kalimah yang agung. Saya mulanya bila Syuraim dia baca Imam Masjidil Haram tu, dia baca Alhamdulillahirabbil alamin, menangis dia. Saya kata kat mana dia ni menangis kan? Saya pun study balik betul. Bila tengok kalimah Rab itu bukan kalimah sebarangan. Kenapa kita macam tak rasa apa-apa kan? Tetapi bila kita disebutkan COVID, ada perasaan tak? Suspend je kan. Ya, itu baru COVID kan. Bagaimana kalimah Allah yang sebenarnya harus ada dalam perasaan kita, rasa gerun, gementar dan rasa agungnya dalam jiwa kita. Akan terasa kemanisan dia. Ya, kena cubalah, kena berlatih benda ni. Dan memang kena berlatih. Pasal saya pun lepas saya study balik dan saya berlatih, Masya Allah, memang terasa kemanisan dia. Ya. Baik, jadi ini dia. Dan sekarang kita masuk balik dalam perjalanan ini. Yang pertama sekali, perjalanan alam roh ini. Ya, kejadian langit dan bumi adalah satu kejadian yang cukup unik. Allah nak tunjukkan kehebatan kekuasaannya, dan dia tidak jadikan ya senang dan susah itu dan ke apa-apa juga ya alam semesta ini melainkan untuk kita. Memang dijadikan untuk kita berdalilkan ayat-ayat Al-Quran. Dan apa yang paling penting, tujuan kejadian itu adalah untuk kita menjadikan diri kita hamba Allah yang terbaik. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Solatku, hajiku dan nusukku, hidupku, matiku semua kerana Allah. Itu dia tujuan dia. Tak lain daripada tu. Ya, cuma Allah bukakanlah peribadatan ataupun tujuan ibadat kita ni, yang paling penting mengucap kalimah syahadah, beriman tu dah melengkapi syarat dia dan kita ikuti semua arah-arahan dia. Itu pasal kalau apa yang kita buat, walaupun kita melepak duduk kat rumah tu kan, ya ala penatnya aku kan, kita rehat terus dapat pahala. Kehidupan kita 24 jam ada pahala. Kenapa? Kalimah syahadah itu. Ya, jadi jaga elok-elok. Baik, sekarang kita melihat, sorry ya, telur perak tu lekat sikit. Rin dia tu kan. Okey. Baik. Kejadian sekarang kita nak bicarakan tentang kejadian diri kita. Saya tak bicarakan tentang alam-alam yang lain tu, tetapi kita nak bicarakan kejadian diri kita ini. Suatu kejadian yang pertama adalah kejadian Adam alaihissalam. Ya.
Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Okey, jom kita buka lah terus. Senang. Ya, surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. Tak apa ya kita belajar buka Quran, tengok dalil-dalil kan. Tapi tak apa, kelas senior kadang-kadang memang lambat nak buka, dia nak betulkan spek apa semua kan. Tak apa. Ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan manusia khalifah di bumi ini dan orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami sentiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Okey. Ini dia mukaddimah kejadian kita. Bermula daripada kejadian Adam alaihissalam. Okey. Di mana Adam diisytiharkan sebagai khalifah. Okey. Itu pasal kalimah-kalimah khalifah tu agak menarik sebenarnya. Okey, baik. Apabila Adam nak dijadikan, ini mengisyaratkan siapa dah ada waktu tu? Malaikat dah ada. Dan kisah ni pun iblis dah ada. Ya. Bumi pun dah ada. Daripada ayat inilah yang mengisyaratkan siapa yang menduduki bumi, ya, yang menumpahkan darah, dan tidak lain tak bukan adalah haiwan-haiwan yang disebutkan pada zaman kita sekarang, dinosaur apa semua tu. Kerana Adam dijadikan setinggi berapa kaki? 2 kaki. Tinggi dia 60 tinggi dia 60 hasta. Inilah hasta lebih kurang 60 hasta. Wallahu alam. Rasulullah kata 60 hasta. 60 hasta macam liberty tahu. Wallahu alam. So, kita kena sukat berapa, lepas tu kita sukat tukarkan dalam meter. Okey. Maksudnya kalau 60 hasta tu tinggi, kan? Adalah mustahil waktu Nabi Adam tinggi ayam besar kita, ayam kita ni kan? Mustahil. Nabi Adam punya tinggi ayam bersekutu kita je. Kan mustahil. Oleh kerana tu ayam binatang bersesuaian pada zaman dia. Ya. Zaman tu adalah zaman yang mana semuanya besar-besar, 60 hasta, yang hadis menceritakan makin lama manusia ni makin pendek sampailah kita sekarang ni. Ya. 60 hasta tinggi. Okey. Dan itu ialah yang disebutkan dinosaur tu, yang mana binatang-binatang tabiat di muka bumi memang begitu. Dan mereka adalah penghuni yang pertama di muka bumi, berdalilkan ayat Quran juga. Ya. Ya. Ya, sebelum Adam. Dalam kisah ni sebelum Adam. Inilah dalil bahawa dinosaur dah ada. Dan kedua, di antara makhluk yang bergaduh kerja, dia bergaduh jin. Mereka hidup. Mereka hidup selepas Allah jadikan bumi dan binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan. Ya. Menarik. Dalam ayat tu, cuba buka surah Fussilat. Surah Fussilat, saya pun tak reti surah tu nombor berapa, cuma saya tahu surah Fussilat tu, ya, Kak sebagai pembantu saya. 477. Okey, 477. Good. Okey. Okey. Ini di antara kejadian yang cukup menarik yang Allah ceritakan. Ayat ke-9. Kita mulakan. Okey.
persoalan ini adalah persoalan gaib yang kita tak mampu untuk berfikir, cuma kita boleh beriman, tetapi ada fakta-fakta sains mengiyakan tentang perkara ini. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin. Katakanlah, sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam dua masa ya. Dia hari waktu tu bintang matahari tak ada lagi. 2 masa. Dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya yang bersifat penciptaan ini, demikian itu adalah Tuhan semesta alam. Okey. Allah nak menceritakan sifat Rabb dia. Itu pasal bila saya sebut Rabb tu, saya dah terbayang kehebatan bagaimana dia nak mencipta tu. Ini di antara ayat nak bagi tahu rububiyah ketuhanan, kehebatan kalimah Rabb itu. Yang Fir'aun duk pergi ambil ana rabbukumul a'la kan. Fir'aun ambil kalimah tu. Tiba-tiba dia pun tak ada anak. Nak buat anak pun tak boleh. Ya. Okey, baik. Allah katakan, ada sesungguhnya patutkah kamu kafir, ingkar tentang apa? Kepada yang menciptakan, yakni Allah menciptakan bumi dalam 2 masa dan kamu adakan sekutu baginya. Okey. Pertama, Allah katakan dalam ayat ini dijadikan bumi dalam 2 masa. Bagaimana? Wallahu a'lam. Tapi ayat lain akan mentafsirkan ayat ni ya. Itu yang kata matahari tak ada. Macam mana nak kira dua hari kan? 2 masa. Tak ada lagi. Itu pasal bab ini saya agak tertarik bila kita saksikan tentang astronomi punya ni dan pendapat-pendapat orang yang terdahulu. Dia ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan matahari pusat alam kan. Ada yang mengatakan bumi pusat alam. Agak menariklah bagi saya. Kenapa? Dalam ayat ni mengisyaratkan kejadian bumi yang pertama sebelum kejadian langit-langit ya, 7 petala langit tu. Dan saya ada dalam teori itu dia ada letak bahawa bumi adalah pusat alam. Dan fakta itu dikuatkan dengan hujah Al-Quran ni dan juga beberapa hujah dalil-dalil yang mengisyaratkan dunia menjelang kiamat nanti pusat alam kita ni, bumi ni akan hancur dulu, baru yang lain hancur. Ya. Baik, kita lihat. Tapi kita hormatilah pandangan-pandangan mereka tu. Okey. 2 masa dijadikan bumi ni, kalau kita nak bagi contoh mana ya, bola tu ya, dijadikan bumi ni 2 masa, isi kandung dalam tu ya, kandungan dalam tu emasnya, peraknya, besinya, apa jugalah, semua dalam bentuk bulat tu 2 masa. Allah boleh buat tak sekali je? Kun fayakun. Tapi dia buat macam tu, bagi saya tak menjadi masalah kerana kita beriman kan. Okey, baik, kita lihat ayat yang berikutnya. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ. Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kukuh di atasnya. Dia memberkatinya dan menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 masa. Penjelasan itu sebagai jawapan bagi orang yang bertanya. Okey. Semuanya itu dijadikan, apa dikatakan gunung ganang. Ya, gunung ganang, lepas tu dikata diberkatinya. Satu kalimahnya cukup penting. Kalimah berkat ni, ya, bukan kalimah berkat ni boleh nak guna semata-mata. Ya, ikut suka hati kita nak guna. Pergi salam Ustaz Fadil tu, ambil berkat. Tak ada berkat pada Ustaz Fadil. Ya, berkat tak ada, melainkan ada dalil. Ya, kenapa? Bila salah penggunaannya tu, dia akan jadi kepada fanatik, taksub pada tok guru yang menyebabkan syirik. Ya, bila orang tu dah taksub, dia membutakan mata dia. Okey, baik. Bumi gunung ganang ni diberkati, maksudnya jangan dibuat main-main, tak boleh nak tarah sesuka hati. Dia mesti rujuk pada bahagian-bahagian yang tertentulah untuk memastikan kedudukan boleh tak tarah ke tidak. Kerana gunung ganang ni seperti paku yang berada di sebuah tempat. Kenapa? Kalau cabut paku, masalah akan berlaku.
Okey. Kemudian Allah katakan dan dia memberkatinya dan dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya. Okey, kadar makanan-makanan inilah muncul tanam-tanaman. Ya, kita makan daripada hasil-hasil tanaman dan juga binatang-binatang. Okey, di sinilah menunjukkan waktu itu manusia belum lagi dijadikan, jin pun belum dijadikan, tumbuh-tumbuhan dan haiwan telah dijadikan. Termasuk ikan-ikan, dia makanan kita kan. Itu termasuknya. Dalam 4 masa sebagai penjelasan bagi orang yang bertanya. Boleh saya pakai whiteboard ni? Okey. Kita terangkan balik tentang kejadian alam bumi. Okey, dijadikan bumi yang bulat ni 2 masa sekali isi dalam ni. Okey, dalam ni isi dia. Okey. Kemudian dia jadikan bukit bakau, tumbuh-tumbuhan, okey, lautan, sungai apa semua tu, ya, dalam 2 masa. Ni 2 masa, isi dalam ni pun 2 masa. Okey. Jadi semuanya 4 masa. Itu maksud dia 4 masa. Kenapa? Alam semesta kita dijadi dalam 6 masa. Okey, 6 masa saja. Itu disebutkan dalam Quran begitu banyak. Alam semesta kita dijadikan 6 masa. 6 peringkat dikatakan. Baik. Belajar sains pula kita. Ya, sorry. Pasal saya agak tertarik dalam bab-bab yang begini kan. Okey. Ini bumi dijadikan dulu. Baik, kita lihat. Summa stawa ila samai wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi itiya taw'an aw karha qalata ataina ta'i'in. Kemudian dia menuju langit dan langit itu masih merupakan asap. Menarik? Okey, kita tengok dalam galaksi nebula tu asap, kan? Cantik. Lalu dia berkata kepadanya, yakni langit dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintah aku dengan suka hati atau terpaksa. Kedua-duanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Ini antara makhluk Allah yang berbicara. Bagaimana bagi saya beriman. Dan kita tak tahu bagaimana kedudukannya. Tetapi makhluk-makhluk Allah ni berbicara dan mereka memahami seperti mana Allah wahyukan. Okey, Allah berikan. Selesai. Mereka datang menyerahkan diri. Langit tak ada lagi. Bintang bulan tak ada lagi. Ya. Matahari tak ada lagi. Kemudian Allah ceritakan. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Maka dia menjadikan 7 petala langit dalam 2 masa dan dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang cemerlang dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Okey, berarti baru dijadikan langit, bulan, bintang dan matahari. Okey. Dalam 2 masa. 6. Okey. Dalam masa 6 masa tu Ustaz, boleh jadi Allah jadikan semua tu Sekelip. simultaneously dalam 6 masa. Boleh, Allah boleh dia. Dalam sekelip mata kun fayakun. Okey, itulah yang kita tak mampu untuk membicara bila persoalan ghaib yang begitu kan. Persoalan ghaib begitu kita hanya mampu untuk beriman saja. Okey. Kehebatan yang Allah jadikan. Dia bila kita bertemu dengan ayat-ayat begini memang dari segi logik macam tak logik kan, tetapi kejadian ini adalah satu kejadian, permulaan kejadian yang unik. Allah susunkan.
Berarti program Allah adalah satu program yang menarik. Okey, dah nampak? Okey, jadi dikesan daripada asap yang ditinggalkan nebula tu kita saksikanlah. Ya, bintang-bintang yang dikatakan masih lagi meletup-letup melahir-lahirkan masih lagi. Okey, sekarang kita nak tengok bagaimana pula kejadian langit dan bumi itu yang sebenar. Ini dia cerita tau. Allah perincikan. Sekarang kita nak tengok bagaimana kejadian itu yang sebenar sehingga saintis barat pun menerima perkara ni. Okey? Baik, kita buka dalam surah Al-Anbiya. Okey. Surah Al-Anbiya, surah yang ke-21. Okey. Ayat yang ke-30. Okey, jumpa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 30 ya. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Macam mana tu Langit dan bumi asalnya satu. Ya, langit dan bumi asalnya satu. Itu pasal dalam ni persoalan gaib saya beriman. Ya, tadi ayat tu menerangkan perincian bagaimana diciptakan, sekarang asal lalu digabungkan. Ya. Dan di sinilah datang satu teori yang dikatakan teori Big Bang. Apabila Ibnu Abbas mengatakan bumi dan langit itu satu, tiba-tiba satu ledakan meletup, dia memisahkan. Ya, langit dan bumi dipisahkan dengan satu ledakan. Dan itulah teori Big Bang. Dan pisahnya itu sampaikan Stephen Hawking kalau tak salah mengatakan adalah satu benda yang agak pelik lah kan. 1 second tak lari ya, dan 1 second tak cepat, 1 second pun tak lambat. Memang betul-betul. Kalau lewat 1 second, cepat 1 second takkan jadi alam semesta. Dan siapa yang buatnya? Allah buatnya. Okay? Maka di sinilah datang teori Big Bang. Yang Saidina Ibnu Abbas telah mentafsirkan ayat ini, dia satu ledakan yang kuat, akhirnya bumi berada di tengah-tengah, langit tu berpecah sampai 7 peringkat ya. Okey, itu kejadian alam kita lah secara kasar. Boleh? Dan agak menarik dalam bab-bab ni kita boleh lihatlah kejadian-kejadian. Itu pasal sains mesti merujuk pada Al-Quran juga. Kenapa? Kalau lari sains berarti bermasalah dalam Al-Quran. Dalam sains itu sendiri. Ya, daripada Al-Quran, kerana Al-Quran Allah yang menciptakan alam semesta, maka dia tahu apa yang dilakukan. Okey, baik, sekarang kita dah tahu. Baik, kejadiannya begitulah. Ya. Kemudian Allah nak jadikan, kita kembali kepada surah Al-Baqarah tadi, Allah nak jadikan Adam, lalu dia istiharkan kepada para malaikat. Ya, dia istiharkan kepada para malaikat. Malaikat pun rasa macam mana engkau nak jadikan makhluk di muka bumi pada ketika itu bergaduh mengalirkan darah, binatang bergaduh-gaduh, jin bergaduh-gaduh. Kamu nak jadikan satu lagi makhluk yang mana menumpah darah. Lalu Allah katakan, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku mengetahui apa yang kamu tidak mengetahui. Jadi ini adalah program Allah yang Allah tahu akan hikmahnya. Dan di sini ayat yang membatalkan semua perkara-perkara orang kata orang macam Nabi Adam tu golongan primitif.
Ya, orang tak tahu apa-apa. Jom kita lihat apa dia yang Allah bagi tahu ayat dalam surah Baqarah tadi. Wa idh qulna lil malaikah tadi. Okey. Wa idh qala. Okey. Ayat 2 kita ambil 33. 30 apa ni? 31. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Dan dia mengajar kepada Adam nama-nama seluruhnya, kemudian mengemukakan kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu adalah orang yang benar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dengan arti kata lain, ayat ini Allah mengajar Adam. Seorang guru yang profesional, ya, ataupun pensyarah yang profesional, bila dia mengajar anak muridnya macam mana, mesti hasil dia baik, kan? Ini kan pula Allah yang maha agung dengan ilmunya yang maha hebat. Dia mengajar Adam adalah mustahil Adam jahil. Ya, Nabi Adam mustahil jahil dan Nabi Adam mustahil seperti primitif yang dikatakan tu. Ya, na'udzubillah. Nabi Adam mempunyai maklumat yang cukup dahsyat. Tuan-tuan pula, ibu-ibu, ya, bila Nabi Adam diajarkan oleh Allah di mana, ya, di dalam syurga. Tahu tak apakah maksud syurga? Kita tak nampak dengar syurga macam itu je. Tak. Bagi saya, itu di antara perkara yang saya imani. Bila sebut syurga, dia bukan sebarangan. Teknologi di sisi Allah begitu dahsyat, hebat. Hebat sehebat-hebatnya. Itu yang tergambar dalam hati saya. Ya, bila dikatakan di dalam syurga, tamanna, apa kamu nak? Sebut je. Kamu ingat je. Dia datang tiba-tiba. Teknologi apa tu? Kan? Iza ra'aita samma ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Kamu tengok syurga tu dan kamu gosok mata tengok, kamu menyaksikan satu kerajaan yang cukup dahsyat. Ya, kita teknologi kita ni ala kadar je, kan? Itu pun dah rasa canggih sangat-sangat. Tetapi di sisi Allah lebih. Oleh kerana tu, Adam duduk dengan teknologi yang amat dahsyat sebenarnya dalam syurga. Nak bukti kedahsyatan dia? Baik, jom kita tengok. Kita tak nampak kadang-kadang, tapi bila kita perincikan ayat-ayat Quran ni, dahsyat kehidupan sana. Itu baru syurga yang ulama katakan syurga terbahagi kepada 3. Okey? Syurga terbahagi kepada 3. Pertama, syurga yang Nabi Adam duduk, dikatakan syurga. Memang bila sebut syurga, hebat sehebat-hebatnya. Tetapi Adam duduk, syurga tu boleh keluar. Okey? Yang kedua, ini terdapat dalam tafsir lah. Kedua, syurga yang para syuhada duduk. Orang yang mati syahid, dia duduk dalam keadaan syurga yang dikatakan. Itu disebutkan dalam surah Ali Imran dan juga surah Yasin. Penafsiran 3, dikatakan syurga tu ada 3 macam mana, ya? Ialah kira macam kategori lah. Syurga yang pertama yang disebutkan berkaitan dengan syurga Nabi Adam. Yang kedua, different type, jenis-jenis syurga yang memang tak sama, tetapi nama kalimah tu nama syurga. Okey? Para syuhada. Itu yang disebutkan dalam surah Ali Imran dan juga hadis Nabi, Ja'far duduk di dalam syurga, dikatakan berterbangan dalam syurga. Yang ketiga, syurga yang bakal insya-Allah kita duduk. Amin ya rabbal alamin. Ya. Di situ kekal abadi, dia takkan keluar-keluar. Yang bakal kita terangkanlah dalam bab ni, itu dia syurga kekal abadi. Yang dua-dua ni memang sebelum kiamat, waktu kiamat dah tak ada lah. Cuma nak menceritakan mereka hebat.
dalam syurga. Okey, baik, kita lihat dalam surah Al-A'raf ayat yang ke ayat yang ke-22 kita ambil. Simple je. Muka surat 152. Dua. Okey. Okey. Ini waktu Nabi Adam, ya, bapa kita dengan Hawa telah ditipu oleh iblis. Tang mana tu? Fadallahuma bighurur falamma dhaqa asy-syajarata badat lahumā sawātuhumā wa tafiqā yakhsifāni 'alayhimā min waraqil jannah wa nādāhumā rabbuhumā alam anhakuma 'an tilkuma asy-syajarati wa aqul lakuma inna asy-syaitāna lakuma 'aduwwum mubin. Maka syaitan memujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, maka nampaklah kedua auratnya dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun syurga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Okey, tang mana tu? Bila dia makan buah yang dikatakan masyhur di Malaysia, buah khuldi lah, kan? Bila dia makan buah tu, sedangkan dia memakai pakaian ahli syurga yang indah, tiba-tiba hilang. Nampak tak? Apa teknologi tu? Kita nak tanggal baju kita tu punya susah lah, kena pula baju sempit, ya, punya susah. Tapi dalam sekelip mata dihilangkan. Apa teknologi tu? Dahsyat teknologi di sana. Ya, subhanallah. Ini dia apa yang Allah ceritakan, dan itu yang kita menyaksikan. Kalau kita nak tahu malaikat punya teknologi pun yang Allah jadikan dahsyat, ya. Kelajuan cahaya berapa second tu lepas ke atas sana sampai ke langit. Ya, itu kelajuan dia. Itu pasal saya dalam bab ini amat yakin kehebatan di syurga lagi dahsyat. Ya. Okey, nampak? Baik. Ustaz, jadi syurga yang Nabi Adam duduk ni masih ada lagi ke? Okey, syurga yang Nabi Adam duduk masih ada. Oleh kerana tu barat, kalau kita tengok NASA sedang mencari-cari. Okey, di antara perkara yang menarik bila kita study perkembangan NASA punya naik ke angkasa raya tu, di antaranya pertama dia nak cari, kan, dia kata kita tengah mencari tempat-tempat yang boleh dihuni planet lain. Dia dapati Marikh. Kenapa Marikh? Kerana mempunyai air. Bila ada air, ada oksigen, H2O, kan, ada oksigen, maka boleh hidup. Itu baru pandangan mereka. Dan mereka memang cari di mana tempat Adam. Dan bagi kita tak menjadi masalah, carilah. Ya, bagi kita sebagai seorang Muslim, kita percaya benda tu ada. Tetapi nak menyampaikan bukan semudah yang disangkakan. Tapi tak menjadi masalah. Dalam Islam membenarkan untuk buat research dalam bab ini. Itu satu. Kenapa dia pergi ke sana. Dan kedua, NASA pergi ke sana, di antaranya apa dia? Tahu tak orang NASA ni kebanyakan Yahudi, kan? Di antaranya apa tujuan dia? Kita bila belajar hadis kita menyaksikan peristiwa akhir zaman. Apa? Nabi Isa akan turun yang mengubahkan politik, landscape politik kita ni kembali kepada Islam. Dan mereka nakkan Nabi Isa tu untuk bunuh, bukan tangkap, nak bunuh. Kerana tabiat orang Yahudi, kalau kita tengok dalam Al-Quran, mereka ni tak suka Nabi, mereka bunuh. Itu tabiat mereka. Dan Nabi Isa ni di antara mereka tak suka. Kenapa? Dia akan mengubah politik dunia. Sedangkan mereka nak berkuasa di dunia ini.
Itu pasal kalau mereka naik, memang mereka nak cari. Nak cari. Tapi mereka tahu kat langit berapa? Kita tahu tak? Kenapa tak tahu? Ya, Isra' Mi'raj ni. Tiap-tiap tahun kita attend kelas Isra' Mi'raj. Saya tak tahu. Saya bagi homework cari. Okey. Pasal orang Yahudi tahu. Orang Yahudi tahu di mana langit dia. Tapi nak sampai kat situ tu yang payah. Bukan senang. Kenapa? Allah dah menceritakan pada tiap-tiap langit ada penjaga dia. Nak melepasi langit ke berapa? Saya tak tahu langit ke berapa, kan? Ibu-ibu kena cari. Okey. Itu homework. Nabi Isa di langit ke berapa? Macam mana? Syurga. Okey. Adam. Okey, Nabi Adam memang pernah duduk dan dikeluarkan. No, not. Syurga still ada. Yang tu. Okey, syurga. Homework takci. Okey, syurga yang Nabi Adam duduk still ada. Tapi bagaimana? Wallahu a'lam. Ya, di mana pun wallahu a'lam. Bukan keluar masuk, dia dikeluarkan. Berarti sifat syurga yang Adam duduk tu dia boleh dikeluarkan. Okey? Kenapa? Syurga yang bakal kita cerita ni dia tak keluar dah. Bila kita masuk, duduk selama-lamanya. Tetapi syurga yang Adam duduk tu dia boleh dikeluarkan. Okey? Satu. Dan kedua, syurga para syuhada yang disebutkan dalam surah Ali Imran. Catat je nombor ayat tu. Okey. Okey, syurga yang para syuhada duduk ni, ayat dalam surah Ali Imran, ayat 169 dan 170. 169 sampai 161 lah. 170, 171. So Isra' Mi'raj tu dah bukti yang ada 7 petala langit juga. Ingat ya, Yahudi dia membaca kitab, membaca hadis, membaca Quran. Ya. Dia percaya tapi dia tak nak beriman kerana bongkak dia sombong. Ya. Saya tengok pada tahun berapa ke dia isytiharkan donation untuk menanam pokok-pokok yang dinamakan pokok gharqad. Dia minta donation. Dia tanam seluruh Israel tu pokok gharqad. Ya, itulah pokok yang akan tolong mereka. Tidak berbicara. Dengar, dia pun boleh. Kita je. Dia pun tak nak, dia pun sombong. Tak beriman. Okey. Alhamdulillah hari ni kita dah tahu kat mana Nabi Isa kan. Punyanya Isra' Mi'raj tiap-tiap tahun. Ini gitu. Okey, nampak? Itu surah dia. Okey. Dan beberapa hadis lah yang menceritakan. Bahkan dalam surah Yasin tu pun kisah lelaki yang kena bunuh tu, ya. Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin tu, itu menunjukkan dia berada di syurga yang sebelum syurga yang tu. Ya. Para syuhada. Okey. Okey. Jadi kita lihat bagaimana Nabi Adam ini diajar oleh Allah. Dan ia merupakan satu perkara yang menarik. Nabi Adam ada maklumat. Dan ada dah dengar semenjak-menjak ni beberapa isu yang berkaitan tenggelamnya kaum Nabi Nuh. Ya? Dan bertemu dengan benda-benda yang menarik lah. Di antara pertemuan yang bertemu ialah kapal Nabi Nuh tu di Bukit Judi dalam Al-Quran kata tu. Yang mana bertemu dengan alat-alat macam satu bateri. Ya, satu teknologi tu dah ada dah. Ya, saya baca dia punya tu, Masya Allah, dikatakan menjumpa benda tu ada di keliling di kawasan kapal Nabi Nuh. Ya, ialah peninggalan Nabi Nuh. Dan menjadi tanda tanya orang, adakah
Nabi Nuh ni zaman dia tu zaman yang macam mana. Lepas tu kita bertemu dengan isu yang terbaru bila jumpa batu-batu yang diukir-ukir, ya, helikopter kan. Saya tertarik benda tu. Kenapa? Seolah-olah mereka ni menjadi sombong yang sangat-sangat sampai tak mengaku Tuhan. Mereka lawan Nabi Nuh, cabar. Dan teknologi kapal Nabi Nuh tu teknologi yang dahsyat sebenarnya. Seolah-olah Allah nak resetkan balik, tukar. Kenapa? Teknologi tu Nabi Adam ada. Teknologi semua tu Nabi Adam ada. Cuma nak mempraktikalkan tak boleh. Keadaan suasana yang alat-alat tu tak lengkap. Memang teknologi syurga yang Allah ajarkan Nabi Adam yang dinampakkan dalam syurga, teknologi tu dia berada di bumi, dia dah tahu ada teknologi tu, tapi nak buat tak boleh. Kan? Kerana kekurangan-kekurangan lah. Tapi dengan kesan daripada tu, saya agak tertarik. Memang saya tak nafikan maklumat tu agak penting untuk distudikan balik. Okey? Baik. Okey, sekarang kita lihat bagaimana kejadian Adam ni tadi, Allah dah jadikan dia. Cuma sebelum itu kita lihat satu hadis tentang berkaitan dengan kejadian Adam. Ya. Agak menarik tentang kejadian Adam ni. Di mana sewaktu Allah menjadikan Adam alaihissalam, dijadikan Adam dalam bentuk macam patung. Tembikar yang dikatakan itu dalam keadaan kosong. Maka Iblis ni macam mana dia naik syurga pun cerita tu dah bercampur Israeliat. Tapi kita katakan Iblis ini adalah makhluk Allah yang satu ni. Allah angkatkan bagi jadi anak angkat. Seolah-olah anak angkat duduk tempat istimewa ni. Itu duduk di atas langit bersama para malaikat. Ya, tetapi dengan ilmu yang dimiliki tu dia merasa, yalah bila orang tu lain daripada yang lain, pemerhatian orang pun lain, dia jadi gah sikit. Tiba-tiba Allah nak jadikan Adam dengan kehebatan yang tersendiri. Dia cemburu. Ya, dia cemburu tak apa lagi. Tapi bila arahan Allah sebelum tu, dia dapat tahu Allah nak jadi satu makhluk yang special ni, dia pergi cek dulu siapa makhluk ni. Dia tengok Adam, ya. Dia tak tahu lagi namanya Adam. Lalu dia masuk ke dalam tubuh badan Adam. Ya, dicek. Dah diceknya kita ni. Ya. Itu pasal Rasulullah mengatakan syaitan dia lari melalui larian darah. Habis dah dicek. Lepas tu dia keluar, dia ni tak ada apa-apa. Tak ada kekuatan. Nampak tak? Itu pasal kalau siapa yang tahu tentang rawatan ruqyah ni, dia akan tengok. Ya, kalau orang kena sakit kan, dia meraung-raung, cuba pegang kepala dia. Cuba pegang. Dia terasa tau, dia bergerak sini, bergerak sini. Dia main kat dalam. Bila kita keras sikit baca tu, dia lari. Dia antara tempat yang disuka kepala, kat jantung, ya, ada tempat-tempat yang lain. Yang dia pegang tu, terduduk orang tu. Ya, dia sengetkan, dia tarik ni. Tarik sampai sengit orang tu. La ilaha illallah. Kami teringat pada permulaan kami lepas balik Mekah tu lah. Ya, mengubat seorang dia baru masuk Islam, Hindu kan. Muka dia macam serani sikit tu kan. Lepas tu tengok muka lelaki dia ni, lelaki girlfriend dia Ling Ling Cina kan. Waktu dia datang tu, Ling Ling yang bawa tu. Ya, Ling Ling kata dia datang pula, tahu pula ustaz apa semua. Okey, datang dia kata lelaki ni Islam, Ling Ling belum lagi waktu tu. Okey. Lepas tu dia pun bawa, kata dia ni kena rasuk, dia asalnya bukan begini. Dia cakap Allah, saya kata aku tampor dia ni. Tapi dia sakit. Mata dia jadi juling, mulut dia jadi sengit. Lepas tu kita kata Ustaz Azali lah almarhum dia tu. Ya, kita kata okey datang, waktu tu saya kerja penterjemah waktu tu. Lepas tu kata jom datang duduk kami orang bujang ni, duduk untuk sehari, lepas kami habis kerja kami akan baca lah. Dia datang pagi. Pukul 12 kami balik rehat, dia duduk baring tu. Ya, kami pakat okey macam mana kita nak baca dulu ke? Kita baca sikit-sikit. Okey. Kita baca apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa. Baca itu terus dia bangun. Hot. Dia speaking, memang di guru tuition English kan. Hot. Pengsan tu. Rebah pengsan. Lepas tu kita kata macam mana ni? Okey tak apa. Entah tinggal ini, anda pergi kerja dulu.
Takut bos datang tak ada orang pula kan. Kami pun bergilir sampai petang. Sampai petang tu asar baru dia terjaga, kami bawa solat, lepas tu dia balik tidur. Lepas tu masuk maghrib, jaga, bawa solat, tidur, isyak pun begitu, tidur. Pukul 12 malam, dia terjaga. Dia terjaga. Bila dia terjaga tu, kami pun terkejutlah. Ashraf, kenapa ni? Saya mimpi orang berjubah putih datang, suruh baca surah Baqarah. Dia tak boleh baca, orang convert kan. Lepas tu kita cari Quran yang translation English tu, kita bagi. Okey, awak baca ni. Dia baca habis. Okey, translate malam tu juga. Lepas tu saya dah mula simpan pisau apa semua kan dalam bilik. Takutlah kan. Lepas tu tak apa. Dia tidur. Pukul 3 ke 4 pagi. Kawan saya kejut. Fadil bangun. Apa dia? Ashraf dah jaga. Tengok, subhanallah. Daripada muka yang sengit, cakap merengek tu, punyanya sematnya rupa Shah Rukh Khan. Dah memang smart. Saya kata smart dia ni, la ilaha illallah. Smartnya kan. Padahal Ling suka. Dah latih lah kan. Cantik. Dia pulih terus kan. Lepas tu dia cerita, dia kata bapa saudara dia ni Hindu kan. So mungkin dia hantar sihir pada dia kan. Tapi alhamdulillah baca simple dah boleh sihat. Tak baca tu. Baca tu je. Dia baca Al-Quran translation Al-Baqarah. Okey, lepas tu settle tu dia kata awak nak ke mana Ashraf? Saya nak tengok student saya. Dia ingat pasal waktu tu nak PMR dah. So dia nak tengok pelajar dia kata Ashraf sekarang pukul 4 pagi, 3 pagi ya. Belum lagi esok. Esok baru boleh. Kan pagi ni nak ke mana kamu? Okey, duduk sampai esok pagi, Ling pun datang, kita pun terangkan apa semua, alhamdulillah. Ya, settle. Berarti kita bagilah supaya dia beramal dengan zikir-zikir tu alhamdulillah. Tapi nak cerita, benda tu itulah syaitan dia pegang tarik ni. Tarik muka-muka dia tu habis. Yang seorang budak perempuan tu kesian tu kena sihir ya. Itu kesian. Sampai sekarang tak tahu macam mana cerita. Tapi dia pegang kaki tengah berjalan tu, dia tarik. Terduduk kawan tu. Tengah-tengah orang ramai terduduk. Mak dia kata, ya Allah Ustaz macam mana ni kan. Tak apalah, kita kata sabarlah, bacalah yang mana boleh. Cuma nak cerita, okey, iblis, jin, dia dah tahu tentang apa yang ada dalam tubuh kita. Tapi yang paling penting minta jangan dia masuk lah. Ya, selagi dia tak masuk, tak apa. Alhamdulillah. Okey, macam mana masuk kat jin pula kita ni ya. Okey, jadi bila kita lihat dalam ayat ni menceritakan bagaimana iblis dah cek anak Adam, lalu dikatakan anak Adam ni adalah makhluk yang tidak ada kekuatan. Memang kita tak ada kekuatan melainkan dengan pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pasal zikir pagi petang amat penting. Ya, zikir pagi petang amat penting. Okey, baik. Saya pernah merawat dekat hospital ni. Bangsa pantai ni. Tapi orang panggil dulu yalah kita kawan dengan Dr. Rozman, spesialis di Damansara tu. Ya, dia minta kita datang. Saya dah arahkan semua nurse atau petugas jangan kacau Ustaz Fadil. Bila dia datang, apa yang dia bawa, biarkan. Apa nak bawa pun Quran je kan. Tapi Dr. Razman tu kawan kan mengaji sekali dia datang belajar Yayasan Taklim tu. Okey. Dia ada dua dalam siri rawatan jin ni, di antaranya ada yang betul, ada yang tak betul. Tu je. Dia yang tak betul tu berbahaya. Dia ada kategori juga yang tak betul tu. Yang betul baca sikit dah. Ni, saya baca macam ni kan. Orang ni tak sakit, orang sana pula yang sakit kan. Dia baca macam tu kan. Bila baca ayat ruqyah, berarti orang tu ada. Orang ni pun tengok keadaan. Kalau baca panjang, dia ada ayat-ayat dia lah. Okay. Dan yang saya nak cerita ni, yang macam kat situ budak dia kena. Bapak dia kata, tolong Ustaz, tolonglah. Okey, kita datang, kita baca-baca, tak ada. Lepas tu kita minta ayah dengan mak dia keluar, kita tanya personal kan. Bila tanya personal, kita dapat tahulah. Dia tak nak pindah sekolah. Itu je punca, dia buat perangai. Okey, selesailah. Bila dah tahu tu, yang kat specialist tu umur 60 tahun. Dia tak kahwin tapi tak ada anak, tapi dia masuk. Dah buat MRI apa semua tu, tak ada, tak dapat. Lepas tu kita tanyalah. Kita tanya berdua, rupanya dia nak perhatian. Itu dia antara yang tak betul lah. Okay. Tapi yang tak betul paling jahat, seorang budak perempuan ni, dia tipu bos dia. Ya, dia sakit lah. Lepas tu saya baca, dia kata, nampak jin sana lah apa. Memang penipu jahat betul lah dia tu. Penipu betul lah, jahat.
kita kata pasal melalui rawatan kita memang benda tu takkan nampak macam tu. Tapi kita terpaksa dengar je lah. Kakak tu memang kena 2 kali. Kena tipu dia orang macam tu. Mate dia kena. Dia kata, ustaz tolong baca. Lepas baca, tak ada apa-apa. Kita tak ada apa-apa. Rupanya mate-nya yang jahat. Dia nak mencuri barang, dia buat macam tu. Okay? Yang orang dia yang dia anggap sebagai accountant dia tu, kerani dia tu yang dia anggap baik, penipu besar. Hampir-hampir habis harta dia disebabkan tu. Asal nama nampak jin lah tu. Nasib baik dan dia tertipu disebabkan dia kata dia sakit, ambil cuti dan pergi ke hospital Johor. Tiba-tiba gambar waktu itu dia berada di Hatnyai. Terbongkar waktu je. Bila cek balik semua penipuan dia buat. Dahsyat. Okey, ala kulli hal nak cerita itulah berkaitan dengan jin lah. Okey, jadi macam mana tu? Bab Nabi Adam pun tak habis lagi. Okey, kita berdiri di atas dalil ya. Dalam bab-bab persoalan yang dikatakan begitu, kita akan stop, kita akan teliti adakah mereka ini yang dikategorikan keturunan Adam ataupun tidak. Kalau bukan keturunan Adam, ada perbahasan sedikitlah, kita kena tengok macam mana kedudukannya. Itulah yang saya pun terdengar bab tu, saya tak dan lagi beli buku tu nak study balik apa. Tetapi kalau itu bentuk-bentuk yang dikaitkan ke apa-apa pun saintis barat, kita kena berhati-hati. Dia akan jadi macam teori Charles Darwin tu, ya, manusia berasal dari beruk, kan? Kita tak mau begitu kerana manusia berasal daripada Adam alaihissalam dan Hawa. Okey, baik. Kita tambah sikit tentang kejadian Adam. Sewaktu Adam dimasukkan roh ke dalamnya. Ini pun satu benda yang unik. Roh masuk ikut mana ya? Kalau ikut kan, ya. Okey, wallahu alam kan. Ya, betul. Roh masuk dan keluar melalui ini, nasiah ni. Allah, saya botak dah kepala dia kata. Nasiah ni anak rambut. Nasiah bukan nama orang ya, anak rambut. Nasiah. Ujung apa dai ni anak rambut tu nasiah. Asa. Nasiah. Kak nasiah. Oi, kak anak rambut. Oh, Asia. Asyik baik. Okey. Okey, maka di sinilah roh dimasuk. Adam bila masuk roh ke sini, dah sampai ke pinggang, dia nak bangun dah. Dia tergopoh-gapah waktu tu kan. Allah hadis menceritakan bagaimana dia nak bangun. Dan dia bersin, diajarkan alhamdulillah. Kemudian beberapa perkara yang berlaku. Cuma nak menceritakan Nabi Adam dimasukkan roh melalui sini dan kita ni akan dikeluarkan roh melalui sini juga. Dia tarik. Yang ni semua akan kita cerita pada bab ni. Alam nazak nanti. Ya. Tanah liat. Tanah yang diukir tanah liat. Okey, ada apa soalan? Ya. Kita kalau kita mati di negeri yang jauh, Okey. daripada tanah yang dekat situ ke Ustaz? Tak pula. Tak ada pula hadis. Tak ada pula hadis dalam bab tu. Cuma yang disebutkan dalam hadis, jika seorang tu mati di luar kawasan dia, kedudukan pengampunan yang besar, dia dapat ganjaran yang besar. Sebab jauh tu. Kalau dia meninggal di tempat yang jauh daripada tempat kelahiran dia, dia mendapat satu pahala yang besar lah. Dari sudut macam itulah. Saya tak ingat hadis tu secara ni. Sahih dalam buku. Tapi maksudnya dia dalam keadaan pengembaraan perjalanan yang baik lah. Bukan buat jahat apa semua tu. Tanam dekat situ. Dia kaedah kalau mati di luar kawasan, tanam kat situ je. Ya, tak. Kerana nak mempercepatkan urusan dia. Okey?
dia akan cuba membunuh, cara membunuh dia lah. Tapi ini di antara perkara poin yang kita kena faham ya. Jin tidak dapat menentukan kematian kita. Okey. Setengah orang kata, itu lambat mati tu. Itu ada saka lah tu. Tak boleh. Saka tidak pernah melambatkan seseorang. Ingat, kerana ajal Allah yang tetapkan. Bila dia kena tu mungkin dia ada dosa yang menyebabkan Allah nak azabkan dia sampai ajal yang ditetapkan, maka dimatikanlah. Tetapi bila masyarakat kita kata saka tu yang menyebabkan lambat, dia ada unsur syirik di situ. Maka datang kaedah dia, okey, buka atap kan. Itu tak apalah kalau duduk kampung tu, duduk di flat, duduk kondo, nak buka atap mana? Nak cepatkan dia mati kan. Ambil, lontar je di atas ke bawah. Oleh kerana tu khurafat ni kena hilangkan. Pasal dia syirik, dia bercanggah dengan Allah yang menetapkan kematian. Okay? Jadi jin ni dia memang dia akan cuba buat kita mati, tetapi dia tak boleh menetapkan kematian kita. Keluar news last year. Meninggal sebab dia kacau dengan jin. Dia meninggal sebab dia pergi langgar kaca. Dia langgar kaca sampai di koma. Lepas dia meninggal. Dia pijak. Langgar, dia hentak dinding macam tu. Faham. Tapi waktu benda tu jadi, dia dengan abang dia. So abang dia kata ada orang panggil dia. Kata abang dia tak dengar pun. So dia lari langgar kaca. Dia dengar. Itu semualah. Langgar macam pintu kaca tu kan. Tum, dia langgar jatuh. Cuma saya bagi saya nasihatlah, beramallah zikir pagi petang tu untuk pelihara diri kita. Nanti kita akan masuk bab tu, kita akan cerita. Ya. Pasal bisikan, setengah orang kata bisikan tak ada. Ya. Tapi bagi saya, pasal saya teringat waktu zaman remaja ambil SPM, saya duduk cerita, baca buku cerita wali-wali. Bila baca buku cerita wali-wali, dia nak jadi wali. Kan? Dia nak jadi wali. Bila wali, di antara wali tu ambil rotan, pukul badan. Saya ikut pukul badan. Pergi memencil diri. Saya orang Perak, jadi duduk tepi sungai Perak tu. Dia pergi pukul badan tu. Pukul badan bergolik-golik dekat pasir sungai Perak. Pasal kisah wali-wali begitu. Nasib baik tak macam yang golik kan. Golik-golik. Sampai, ini di antara perkara yang penting, sampai ada satu bisikan. Saya kena kan. Waktu tu nak ambil SPM dah waktu tu. Dia datang kacau. Bisikan tu kata apa? Tuhan dua. Mana boleh syirik kan? Allah satu. Kita melayan. Itu pasal saya ada pengalaman dalam bab ni. Bila orang kata tak ada, saya kata ada. Tapi kita kena selesai cara baik. Ya. Bila sampai tahap dia nak jadi cerita tu, ya, bila tengah duduk ni, dia datang bisikan tu. Tuhan dua. Kita lawan, Allah satu. Dia sebenarnya jangan melayan. Bila melayan dia jadi. Jadi saya pun layan, pengkat awal saya layan. Allah satu. Dia datang tu terasa tertekan tu, Allah satu. Dia macam tu. Allah satu. Kalau di pondok orang kata penyakit isim, kan. Sampai satu tahap, ya, saya bila dia terasa tu Allah satu, dia macam tu. Tengah nak makan, ayah ada situ, mak, abang. Dia datang, la ilaha illallah. Saya hentak meja tu, Allah satu, pum, gulai melambung. Ayah saya kata, kamu gila ke? Rupanya dia kata macam tu, macam kena tampar. Ya? Lepas tu saya kontrol. Alhamdulillah lah. Masih ada gangguan pada waktu tu, lepas belajar di Pakistan tak ada lah. Cuma nak ceritakan, kalau orang misalnya ada saudara mara kita yang kena, elakkan dia duduk seorang-seorang, layan. Bagilah acara-acara dia. Ya. Dianya. Dia duduk seorang kan, dia menung. Lepas tu dia tutup lampu lagi, jangan. Sibukkan dia. Dia ada kaitan lah tu. Kadang-kadang ada kaitan. Jadi jangan layan. Kalau kita Jangan layan. Astagfirullah. Iyalah kalau ikutkan begitu. Tapi bagi permulaan tu kita galakkan. Pasal saya hadapi dan saya dapat selesai kan. Jadi kita dah tahu cara tu. Jadi jangan layan, sibukkan. Kalau yang mau memulihkan diri, dia akan sibuklah apa cara dia. Kalau dia betul-betul nak pulihkan. Kalau tak, dia akan layan. Layan tu yang jadi gila. Macam orang kata gila tu. Duduk seorang-seorang bercakap. Bukan dia bercakap tu, dia nak lawan tu, benda bisikan tu. Susah tu. Okey.
Orang tu je dengar. Dia bila kena rasuk macam tu, itu rasuk di pendengaran. Kalau rasuk mata, okey, kok sini ada tak nampak di belakang saya ke apa ke? Kalau nampak dia seorang je nampak. Berarti dia bermasalah. Ya, orang lain tak ada masalah. Dan jangan ditakut, aku nampak tu. Orang lain takkan nampak. Dalam Al-Quran mengisyaratkan siapa yang tak nampak dia sihat. Siapa yang nampak dia sakit. Kita pula siapa yang nampak je boleh jadi bomoh, kan? Silap tu. Orang yang nampak itulah yang perlu dirawat. Walaupun dia kata aku bomoh dapat nampak jin 300 ekor, 100 ekor, lepas tu boleh tangkap jin, semua penipu bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Okey? Itu semua tipu belaka. Buang. Ya ke? Allahu Akbar. Lepas tu datang orang ambil, gosok-gosok keluar. Ya. Okey, itu semua tak boleh. Ya, tak ada. Kita tak tahu, mudah-mudahan Allah ampunkan. Ya. Ya. Tadi Ustaz disebut perjalanan hidup tu Allah yang aturkan. Ya. Adakah itu sunnatullah? Sunnatullah, program yang Allah tetapkan. Tetapi dia tidak akan biarkan program itu tanpa petunjuk. Okey? Dia bagikan petunjuk dan kita menilaikan. Jadi kalau kita nak dapatkan, kita nak mengikut sunnatullah tu, kita kena ikut mula dengan syahadah dan Yang kita taat kepada. okey, dia bila kita nak mengikut sunnatullah itu, kita kena mengikut cara yang ditetapkan. Pertama, ittiba'ur rasul, yakni mengucap kalimah syahadah dan terus ikut Rasulullah. Ikut terus Rasulullah. Okey? Ya. Okey, saka tu dikategorikan macam iblis yang ataupun syaitan yang dibela lah bagi pandangan mereka. Dan kita dalam bab itu, bagi orang yang mengamalkan khurafat seperti sihir apa, mereka memiliki benda tu. Memang wujud. Kalau dia tak ada sihir, tak ada khurafat tu, kita kata benda tu tak boleh mengganggu, tak boleh, dia tak akan milikinya. Pasal kalau dia tahu pun dia tak nak, benda tu takkan bersama. Dia puncanya orang tu nak. Dia percaya. Maksudnya dia tak tahu dirinya ada ke apa? Keturun-temurun. Tak, sebenarnya kita tahu, kita boleh rasa. Boleh rasa benda-benda. Dia akan rasa, dia macam orang kena rasuk lah, dia akan rasa. Itulah. Siapa yang merasakan, dia kena buang, cuba buangkan dengan zikir-zikir pagi petang Quran. Kita nampak dengan Quran kuat. Terutama surah Baqarah. Apa dia? Keyakinan kita. Tak apa, okey. Jangan takut ya. Bila kita kena, bila seseorang itu tahu macam dia kena rasuk ataupun kena saka, jangan takut. Kerana syaitan bersifat dia takut kepada kita. Ya, syaitan ni bersifat dia takut kepada kita. Bukan kita yang takut pada dia. Itu yang diriwayatkan dalam kisah Saidina Umar tu. Ya, syaitan lari di mana Umar lalu. Berarti kita kena kuat. Jadi kita lawan, baca apa juga dan jangan takutkan dia. Ya. Jangan takut dengan dia. Lawan. Tahu tak ketuk-ketuk pintu tu kita yang dengar, orang lain tak dengar. Kita masalah. Jadi kita baca je. Tak apa, insya-Allah. Jangan dan saya minta Kak beranikan diri. Alhamdulillah. Itu penting tu. Saya dengar suara orang macam driver saya panggil saya, orang tu tengah basuh kereta. Ya. Macam tu. Dan kalau Kak buat macam tu bagus. Beletir sikit. Kamu nak kacau aku buat apa kan? Bagus. Tak apa. Tapi nak bagi tahu Kak berani, alhamdulillah. Saya nak orang berani. Ya. Tak apa, baca doa auzubillahi minasyaitonirrajim.
Datuk Norma cakap bila dia ketuk pintu dia buka pintu. Kalau kita tak buka pun boleh. Tak apa, tak usah layan. Macam kau tu nak blating dengan dia, biarkan. Okey. Okey, kita ada apa lagi? Kita nak berhenti. Nanti kita sambunglah. Dan boleh kumpul soalan, nanti kita tengok akan datang soalan-soalan yang nak dibangkitkan. Pasal benda-benda macam ni adalah isu yang paling sedang berlaku begitu dahsyat. Dan yang kita risau orang yang tak amanah tu diambil alih benda ni. Saya sebenarnya melarikan diri kerana letih sebenarnya. Dia macam orang kencing manis kan. Doktor nasihat jangan makan gula. Dia pergi makan. Bila nak sihatnya? Begitu juga dalam passion rawatan ni. Kita kata beramal jaga ni. Dia tak jaga. Lepas tu dia minta kita. Kita nak cepat. Tapi saya ingatkan ya, ada seorang satu rumah di Taman Tun tu. Ya. Siapa yang kenal, wallahualam kau ada yang kenal di sini. Tak nak sebutlah jalan dia. Ya. Rumah itu betul-betul di tengah, dia rumah teres 2 tingkat tu. Betul-betul di tengah dah ditumbuh pokok berbagai-bagai, tapi ada seorang perempuan dalam tu. Suami dia tinggal, anak-anak dia tinggal, tapi suami datang, anak dia datang, ya, datang hanya bagi makan apa, dia tak benarkan mereka je lah boleh masuk tapi keluar. Ya. Kena rasuk dengan rasukan tu, dia layan benda tu. Tak tahulah, itu saya tak tahu, tapi di Islam dia orang tu tunjuk ni gambar dia waktu ni. Cantik orangnya, masya-Allah. Dah ada anak 2. Tapi tak tahu bagaimana dia dapat benda tu, ya, dan dia layan sehingga benda tu dianggap sebagai kekasih dia. Membahaya tu. Wallahu a'lam. Lepas tu dia pun minta pandangan, saya kata memang benda ni agak kritikal, lebih baik cuba keluarkan dia ni daripada duduk dalam tu, hantar ke orang sakit rumah sakit jiwa lah, Tanjung Rambutan, kerana itu lebih baik, lebih selamat untuk dia. Bayangkan rumah dah hancur, maksudnya tandas apa semua dah hancur, tapi dia tengok masih cantik. Orang yang cantik tapi gigi dah reput, dah habis semua dah. Dalaman dah hancur. Itu yang orang tu bagi tahu saya lah. Sister tu bagi tahu, dia kata, "Ustaz, boleh bagi pandangan?" Saya kata, kalau keadaan macam ni, kita nak masuk pun dah tak boleh apa. Dia tak bagi orang lain masuk. Kan hanya anak dengan suami dia je. Itu saya kata kena buat report polis dan buat perancangan, ambil dia hantar Tanjung Rambutan, itu lebih. Saya tengok dia jauh je. Dia tunjuk ini dia rumah. Tapi saya tahulah rumah tu. Tak, dia duduk luar. Tapi dia datang. Dia pun datang bagi makan apa semua kan. Itu kalau dalam cerita memang ada benda tu lah. Dia melayan, dia ikut. Itu je. Ya, saya ingatkan berhati-hati je lah. Supaya jangan dia ganggu benda-benda macam itulah. Kesian. Kesian, susah. Allah. Lebih kurang macam itulah yang ni rasukan, saya pun tak berapa tahu yang lain tu. Okey? Jadi cukup sampai di sini. Jangan takut-takut. Okey, terima kasih Datuk Norma yang berani. Mudah-mudahan, dan kirim salam kat Tengku Huzair. Ya. Histeria. Itu pun serupa juga. Konsep dia, jiwa tu kena kuat. Seorang budak tu kena kuat. Dia berkait-kait. Dia puncanya gangguan tu lah, bila dia ganggu orang tu, perasaan tu ada perasaan takut. Dia di antara perkara yang mudah dia rasuk, suka sangat-sangat, ya, marah sangat-sangat, takut sangat-sangat. Ini di antara perkara yang mudah dia rasuk kalau orang tu tak kuat. Semua jenis sangat-sangat ekstrim punya, ya. Ya. Okey. Jadi hati-hati. Bila budak kena seorang, yang seorang tu rasa takut, dia akan mudah kena benda tu kan. Pap. Okey. Ya.
Ya, budak lelaki kental, kuat. Kadang-kadang kena juga budak lelaki. Sedih sangat-sangat pun tak boleh. Jadi kena ceria selalu. Tenang-tenang. Okey, baik. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri. InsyaAllah kalau ada rezeki kita sambung lagi pada pelajaran yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.